tiba-tiba ada satu bayang yang menyerupai salah seorang anak Kak Laila ni. Kita nampak seakan ada kelibat jenazah seperti pocong. Tiba-tiba kamera yang saya pegang ni berpusing dengan sendiri sebanyak 3 kali. Boleh tak? Kita ada satu gambar, maknanya gambar yang sangat misteri dan sangat menakutkan. Jadi jom kita tengok gambar ni. Okey, sebenarnya alhamdulillah Mak Yu masih lagi sihat walafiat dan dia masih kekal menjadi seorang lelaki yang sangat misteri walaupun di musim virus COVID-19 ni dia lagi misteri daripada virus tu. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni hamba dengan Mak Yo on the way ke Gopeng dalam misi pencarian acap kali yang keempat. Saya dengan Mak Yo turun padang. Doakan supaya urusan kami dipermudahkan dan selamat pergi dan balik. Jadi kali ni video untuk saya menceritakan tentang pengalaman terakhir ketika saya dan Mak Yu terlibat dalam misi pencarian acap ni lah. Dan mungkin ini adalah perjalanan terakhir di antara saya dan Mak Yu dalam tim SAR ni. Jadi masa sebelum kita nak pergi ke Gopeng Perak ni, memang pada awalnya tu memang kita ada banyak masalah untuk saya dan Mak Yu pergi ke Gopeng ni lah. Macam-macam masalah ada. Dalam seminggu tu memang banyak masalah. Tapi alhamdulillah pada saat-saat terakhir tu Allah memberi sedikit ruang di mana saya dan Mak Yu ni boleh pergi ke Gopeng Perak. Tapi dalam masa yang sama, seminggu tu hati saya dengan Mak Yu ni memang dok sedap tau. Tiba-tiba jadi dok sedap nak pergi. Kadang berasa macam nak pergi, kadang berasa tak boleh nak pergi. Jadi saya dok tahu buat apa ada perasaan gitu masa tu. Tapi saya kuatkan semangat juga. Alhamdulillah kita bertolak ke Gopeng Perak. Dan macam biasa, kalau kita sampai di Gopeng Perak ni memang tempat ni antara memang paling wajib untuk saya ambil gambar, iaitu di kampung Sungai Itik. Antara orang yang terawal sampai masa tu adalah pasukan Legenda Mahsuri Paranormal Crew. Dia yang sampai dulu dan kita adalah pasukan yang kedua sampai. Jadi masa hari yang pertama kita sampai tu memang kita tak ada aktiviti lah. Cuma kita berehat je lah. Saya, Mak Yu dan Legenda Mahsuri sahaja yang ada di arena Makjan sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain yang akan sampai pada hari Sabtu. Jadi masa malam tu kita bersembang lah dengan ahli-ahli, dengan kru-kru Legenda Mahsuri ni. Kita berkongsi perkara yang sama. Macam tadi kita khabar, sebelum kita nak mari ni kita ada macam-macam masalah dan ada macam-macam perasaan. Sama dengan Legenda Mahsuri juga, di mana sebelum dia nak mari ke Gopeng tu, dia pun ada banyak masalah dan ada pelbagai perasaan masa tu. Jadi perasaan macam nak mari, tak mau mari, tapi kalau mari rasa macam dok sedap hati. Gitulah maknanya. Tapi masa tu kita anggap benda tu normal. Tapi itu adalah satu petanda awal. Petanda yang sangat orang kata dok baik lah. Dan pada malam tu kita berkongsi segala pendapat dalam masa yang sama, malam yang sama, tiba-tiba kita diganggu. Kita didatangi oleh bayang-bayang misteri.
masa kita tengah sembang tu, di atas meja kita tengah sembang, tiba-tiba ada satu bayang yang menyerupai salah seorang anak Kak Laila ni di tepi homestay tu. Macam dia ngitai lah. Jadi masa tu saya pun tertengok sekali dengan Kak Laila tu. Maknanya saya dengan Kak Laila berpaling ke arah yang sama dan nampak benda yang sama. Lepas tu Kak Laila pun panggil anak dia. Tapi memang confirm anak dia tu duduk dalam homestay. Maknanya Kak Laila pun bagi macam hang lah, macam buat tak tahulah. Okey, tak apalah. Lepas tu kita teruskan lagi kok. Tapi masa malam tu memang sangat, keadaan masa tu memang sangat surang dan sangat sejuk. Tapi masa kita tengah sembang tu, pada masa yang sama tu kok, saya dengan anak Kak Laila ni yang nama Arif ni tiba-tiba nampak lagi satu bayangan orang lelaki yang masuk menerusi pagar arena Mak Anjang. Saya melihat dengan Arif secara tiba-tiba, seretop. Dan masa tu juga maknanya kita macam bela apa benda ni. Selama ni kita mari pun kita tak pernah jadi benda-benda gini. Masa malam tu juga kita pun dok panjang lama mana kita sembang malam tu. Pada malam tu juga dah sampailah Abang Ajak. Saya tak tahulah sebab apa benda yang kita berbincang dan bertukar pendapat dengan legenda Masuri ni, ia mengganggu sesuatu berhampiran tu, tapi saya rasa bukan tu. Saya rasa ni macam benda yang sangat asing. Jadi keesokan tu seperti dalam video ni, kita ada buat satu rondaan petang di kawasan berhampiran dengan Gua Kandu juga, bersama dengan pasukan daripada Negeri Sembilan yang pernah terlibat dengan misi pencarian Nora Aing ni, yang orang putih yang hilang tu lah. Jadi dia pun singgah di Gopeng untuk membuat tinjauan petang. Kita ingat dia nak sekali join untuk pencarian malang, jadi dia untuk buat tinjauan petang. Jadi kita buatlah tinjauan di salah satu tempat, iaitu di Gua Kandu ni lah. Dan pada video kali ni, di antara kita dalam masuk gua, saya tak pasti lah ni gua ni, tapi tempat dia ni macam, kalau ada perasan dalam video ni, saya tiba-tiba berhenti sebab terkejut dengan apa yang nampak di depan kamera ni. Seakan salah satu bentuk gula-gula, sangat jelas. Maknanya memang jelas, memang saya pun kejut, tapi InsyaAllah kita jangan fikir yang buka-buka. Jadi masa kita masuk dalam tu dengan memang banyak kelawar-kelawar, tapi suasana gelap dalam gua ni memang sangat tercabur lah. Maknanya kalau saya seorang memang saya tak akan masuk lah. Jadi suasana yang sangat gelap, kadang-kadang kita rasa macam ada orang, kadang-kadang bila kita tengok tu tak ada, tapi bila kita paling rasa macam ada orang pula. Jadi benda-benda perkara ni sangat misteri bagi saya, tapi kita buat tak tahu gitulah. Kita fikir kita masuk di tempat orang. Tembus sana, tembus ke lubang sana, itu semua. Tembus sana, tembus ke lubang sana, itu semua. Lepas tu kita buat rondaan lagi di belakang, rasanya kalau silap saya di belakang Gua Kandu. Maknanya kita melalui semok-semok ni, dan apa yang paling memeranjatkan, sebelum kita masuk di salah satu gua ni, kamera saya ni, terakam sesuatu yang di luar jangkaan lah. Jadi benda-benda perkara ni sangat misteri bagi saya, tapi kita buat tak tahu gitulah. Kita fikir kita masuk di tempat orang. Jadi benda-benda perkara ni sangat misteri bagi saya, tapi kita buat tak tahu gitulah. Sesuatu yang di luar jangkaan lah.
Tapi masa tu kita tak sedar. Masa tu kita memang tak sedar. Maknanya rakaman ni kita boleh tengok ada seolah-olah ada kelibat di dinding gua ni. Tapi kalau kita perhatikan semula, maknanya bentuk ni ataupun kelibat ni kita boleh fikir dan kita boleh tengok dia seakan-akan kawang kita yang hilang, iaitu acap. Mana kita boleh tengok bentuk kepala dia warna hitam dan dia pakai baju pula warna hijau gitu dan seakan galabik dan berseluar hitam. Kita boleh tengok sangat jelas. Jadi masa kita masuk tu, maknanya kalau kamera ni, video ni adalah salah satu video yang paling dekat dengan seakan kelibat ni. Jadi masa tu memang kita tak perasan, sangat-sangat tak perasan. Jadi lepas tu bila kita masuk dalam gua ni, kita boleh nampak ada macam tulang. Masa tu memang saya debur lah, mari macam sering lah, sebab tulang ada depan. Tapi saya tak tahu tu tulang orang ke, tulang binatang ke. Tapi bila kita dah masuk ke dalam tu sikit, kita jumpa macam seakan kubah dan ada macam batu yang dalam, bayang dalam gua dia ada macam meja besar. Allahuakbar. Saya tak tahu benda tu benda apa. Mungkin kejadian alam ataupun sebaliknya. Dan pada waktu malam, masa tu kita berada di arena Mak Anjang. Tetapi masa ni kita ada berita yang kurang disenangi lah, di mana pada malam tu kalau tak silap saya ada tim paranormal yang sedang membuat upacara. Saya dah ingat dah orang kata upacara ni, upacara benda lah. Dia macam ke buat baring dan dia buat macam hak baring tu macam jenazah, macam gitulah. Dan dia buat adakan upacara memanggil ataupun menyeru di kampung yang berdekatan. Tapi rasanya masa tu rumah yang dia pergi tu adalah rumah bekas Tok Bomo, kalau tak silap lah. Jadi pada masa yang sama pula kita nak buat misi pencarian pada malam tu. Jadi maknanya kita berbincang dengan legenda Masuri ni seakan macam sedikit akan ada gangguan lah, sebab dia buat benda-benda gitu, dia manggil benda-benda gitu. Tempat yang orang kata sangat berpenghuni lah di area Gopeng ni. Jadi benda tu memang bagi saya memang tak berapa berakhir lah. Jadi kita bimbang akan jadi risiko ataupun akan jadi huru-hara lah. Lepas kita berbincang dan rasanya lewat malam juga rasanya, kita start pada misi pencarian ni. Dan antara tempat yang kita pergi adalah di area Batu Putih. Sebab ada sukarelawan, dia nampak seakan kelibat acap di area perjalanan dekat batu kapal gitulah. Dan kita naik pada mana, dan masa dalam video ni kita baru perjalanan dalam ke batu kapal dan Batu Putih ni lah untuk membuat tinjauan manalah kita boleh petunjuk yang molek ataupun sebaliknya. Jadi kita teruskan perjalanan pada malam tu dengan bacaan doa apa semua untuk mempersiapkan diri ni lah. Lepas tu, lepas kita naik tu, dalam video ni adalah laluan dia adalah laluan yang Pok Cik tu nampak kelibat seseorang seperti acap, tapi lama tu dia hilang. Dan masa ni jugalah untuk kita berbincang dan buat keputusan untuk naik ke batu kapal dan terus ke Batu Putih. Tapi dalam perjalanan ke Batu Putih memang kita ada mengalami gangguan-gangguan secara fizikal dan mental lah.
Dan di antaranya selepas kita melalui di Batu Putih tu, kita nampak seakan ada kelibat jenazah seperti pocong. Berada di bawah kami dan seakan mengikuti. Dan masa kita teruskan perjalanan tu, secara tiba-tiba kamera yang saya pegang ni berpusing dengan sendiri. Jadi benda tu sangat mengejutkan saya dan kru Legenda Mahsuri. Dan masa tu memang saya tahu dah memang kena ganggu. Saya rasa gimbal tu memang okey. Yang ada okeynya adalah keadaan di sekeliling. Dan lepas pada kita backkey kedudukan kamera dan gimbal ni, tak lama pun, tiba-tiba boleh tengok kamera tu berpusing sendiri di sebelah kiri tanpa memang saya dah buat benda-benda pun. Boleh tak? 3 kali. Saya tak pernah sini, betul kapal. Apa nanti balik kita check balik. Jadi masa tu saya tengah tuju straight, tapi kamera berpusing sebelah kiri. Jadi masa tu memang mencabar lah, sangat mencabar. Dan apa yang saya nampak yang di sebelah kiri ni adalah mungkin penghuni yang ada di sekitar tu. Dan saya dok rasa benda ni adalah petunjuk keberadaan kawan kita tu lah. Maknanya lepas ada kamera berpusing tu, memang saya rasa lain lah. Dan masa kita nak teruskan perjalanan ni, ada dalam video ni sebenarnya benda ni nampak depan mata. Memang sangat jelas kita boleh nampak. Sebab masa tu memang tak ada angin. Memang tak ada angin yang kuat apa semua. Dan benda ni saya nampak depan mata saya sendiri. Seakan ada satu pokok ni, pokok ke daun, antara gitu je lah, yang mula-mula memang saya perhati dah mula-mula memang dia tak gerak langsung pun. Sikit pun dia tak gerak. Tapi lepas pada lama tu, macam ada orang main. Macam dia buat main benda gitu. Dia duk pusing. Mustahil kalau benda tu, pokok ni, dia boleh pusing dengan 350 darjah gitu kalau tak ada angin yang kuat. Masalahnya tak ada angin pun, tapi dia boleh pusing macam dalam kamera. Masa perjalanan turun ke arena Mak Anjang ni, dan ada di satu kawasan ni, masa tu depan saya tu Arif ni dia memang sokmo dia bawa walkie talkie lah, memang dia bawa sokmo. Dan masa tu kebetulan ni memang saya duduk belakang dia. Memang jelas seakan ada suara orang yang mengatakan sesuatu. Sebab kita buat pengesahan, sebab kita tanya lagi. Masa malam tu memang tak ada bunyi, sebarang bunyi pun. Sebab jelas seakan dengar suara seakan orang perempuan. Saya tak pasti benda ni hing ataupun sekadar dia nak tunjuk sekali lagi keberadaan dia. Tapi punca kata-kata ni saya tak tahu. Dan lepas pada malam tu, kita duduk di arena Mak Anjang. Maknanya kita bersembang lah. Kita bersembang dan santai lah kira. Tapi dalam masa yang sama juga pada malam tu, saya rasa sedap badan.
saya rasa dok sedap badan dan saya rasa dok sedap hati, sebab seakan macam ada beberapa kumpulan ni macam dia sedang memerhatikan kita lah, dengan macam benda ni macam dia tunggu masa je. Tapi daripada seorang-seorang minta diri untuk balik apa semua tu, saya rasa macam sangat takut. Jadi masa tu saya pun memberanikan diri, mana dah orang pun balik belaka dah. Masa kita nak masuk je dalam homestay tu, tiba-tiba kita rasa macam ada orang dalam homestay tu. Padahal masa tu saya dengan Mak Yu je. Dan video-video ni kita boleh dengar seakan-akan macam ada orang puang, ada macam orang nangis, kadang-kadang dengar macam orang suka, rasa macam dengar orang cakap. Dan masa tu saya rasa macam ada orang jalan di sebelah tikar saya ni, tapi masa tu memang confirm tak ada orang. Dan pada malam tu juga saya telefon kepada kru-kru Legenda Mahsuri untuk minta ke homestay kita lah, sebab masa tu memang Seri hamba khabar memang hamba memang sangat-sangat nepi lah, memang surrender tu lah pada malam tu. Lepas ada kru mari tu, tapi lepas ada kita cerita tu, dia pun mengalami benda yang sama. Maknanya mereka pun diganggu pada malam yang sama, waktu yang sama. Jadi saya dok pasti sama ada benda ni adalah orang asal ataupun disebab kesang upacara penyeruang tu. Antara dua ni lah, benda ni sangat asing. Dan pada malam tu betapa getirnya, betapa serangnya saya dengan Mak Yu pada malam tu lah. Walaupun tak nampak, tapi kita dengar benda tu sangat jelas. Dan pada malam tu juga memang saya dengan Mak Yu memang dah nak tidur lah. Maknanya sebab kalau kita tertidur, memang kita tak sedar apa benda yang akan berlaku. Jadi lebih baik kita tak tidur. Saya anggap misi pencarian 4.0 ni adalah perjalanan terakhir saya dengan Mak Yu dalam misi pencarian ni lah. Sampai ke hari ini saya masih lagi ambil tahu tentang pencarian ni melalui abang dia lah dalam grup WhatsApp. Saya harap keluarga Muhammad Ashraf ataupun Acap dapat jawapan ataupun petunjuk di manakah keberadaan Acap. Saya doakan semoga keluarga Acap kuat dan sentiasa berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kepada semua, itu sajalah pengalaman Mistik 4.0 di Gopeng Perak. Jadi jangan lupa support, jangan lupa like, share dan komen.
Assalamualaikum.